أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ونصلي ونسلم على رسوله القائل من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pasir Tuan Pengerusi Majlis berangkat sifatnya selaku timbalan pengerusi surau MBSB, jawatan kuasa serta seluruh son kepimpinannya, warga MBSB, tetamu-tetamu Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekian. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dah masuk 15 Ramadan, kan? Kita masih lagi diberi nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hidup pada bulan yang penuh dengan limpahan kurnia, limpahan rahmat, keampunan daripada Allah. Alhamdulillah. Syukur ini kita semakin rasai apabila kita mendengar berita-berita kematian, tuan-tuan. Ada yang tidak sempat berjumpa Ramadan pun baru-baru ni di dada-dada akhbar di WhatsApp kita dengar, ya, 2 orang anak lelaki dan anak kecilnya, tuan-tuan, yang bertugas di PRK meninggal dunia sebelum Ramadan. Ada yang masuk 2 Ramadan, ulama terkenal di Kedah, Profesor Dr. Abdul Aziz Hanafi. Kebetulan saya berada di Kedah masa itu, meninggal dunia, tuan-tuan, pada hari kedua Ramadan. Pada hari yang seterusnya, tuan-tuan, minggu yang seterusnya, kita dengar 2 orang pula terpelanting di jalan raya, di PRK juga, tak kurang juga di Kuala Kangsar yang gemuk kereta. Dan di taman kita, di dada akhbar, ya, berbagai, tuan-tuan, dengan bencana alam dan sebagainya. Dan itu menambahkan lagi syukur kepada kita, sehingga ke saat dan ketika ini dapat masih kita diberi nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hidup pada bulan yang penuh dengan keberkatan ini. Mari sama-sama kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Keduanya bersyukur saya, tuan-tuan, kerana dapat berjumpa dengan tuan-tuan di sini. Kali pertama kalau tak silap saya, kan? Banyak sangat dah pergi tempat, tuan-tuan, lebih kurang sama saja, tuan-tuan. Tapi saya rasa ini kali pertama, tuan-tuan, ya. Dan saya sekali imbas tengok wajah warga MBSB memang wajah ahli syurga, tuan-tuan. Ada nur belaka, tuan-tuan. Jadi pesan saya kepada ahli syurga yang di hadapan saya ni, kalau esok lusa kiamat, tuan-tuan, ialah, tuan-tuan, barat kata kiamat 2012. Siap dah buat filem lagi. Sekarang dah 2016. Entah Jumaat ni ke, entah Jumaat depan ke, tuan-tuan. Kan kalau berlaku kiamat, tuan-tuan mau ajak ahli syurga masuk syurga, saya pesan satu je. Jangan makan anggur lama sangat dengan bidadari dan pasangan hidup di syurga, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan galik khayal makan anggur lama sangat dengan bidadari lepak-lepak, saya bimbang, tuan-tuan, saya dah gentung kat tempat lain, tuan-tuan. Sebab satu hari kat syurga sama dengan 1000 tahun kat dunia. Jadi, tuan-tuan, jangan lepak-lepak makan anggur dengan pasangan dengan bidadari, tuan-tuan. Ya, masuk terus jadi Ustaz Zamri mantap, tuan-tuan. Boleh ke boleh, tuan-tuan? InsyaAllah. Ya. Kalau tak jumpa juga, tuan-tuan, tanyalah Allah kat mana Ustaz Zamri mantap yang bagi kuliah Zuhur kat MBSB. Ya. Kalau tak jumpa juga lagi, tuan-tuan, bantu dan syafaat dengan saya, tuan-tuan. Boleh ke boleh? InsyaAllah. MasyaAllah. Saya pegang janji, tuan-tuan. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila sebut Quran bukan perhiasan, ya, memang kebanyakan kadang-kadang kita menjadikan Quran ini suci dalam debu, tuan-tuan. Memang suci tapi berdebu, Alah, jadi cepat plus. Berdebu, tak dibaca, tuan-tuan, ya. Nah, dibiarkan suci ke dalam tempat rak-rak dan akhirnya berdebu, tak dibaca. Bila nak baca? Tahun depan. Koi punya lama, tuan-tuan, nak ambil tu, masuk abuk mata dulu, tuan-tuan, baru nak buka. Tu pun Ramadan, tuan-tuan. Ingatkan Ramadan, tuan-tuan, ditala betul, khatam pun tidak.
Tapi saya percaya bukan orang sini tuan. Sini orang Nepal Selatan kan? Tuan-tuan ahli syurga saya cerita tuan-tuan. Jadi oleh sebab itu tak nak dijadikan perhiasan. Walaupun sekarang ni berbagai-bagai muzarkash ataupun berwarna-warni cantik juga untuk menjadi hiasan rak buku. Itu bukan tujuan Quran. Tujuan Quran ada 3 tuan-tuan. Ada berapa? 3. Yang pertama adalah tuan-tuan disebut firman yang saya sebutkan tadi, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran, petunjuk bagi manusia. Pertama kena faham, Ramadan je keturun Quran. Habis Rejab, Syaban, Januari, Februari, Disember tak turun Quran, tuan-tuan. Kena faham peringkat penurunan Al-Quran. Yang pertama daripada Allah ke Lauh Mahfuz, kemudian Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia, yang Allah sentiasa turun pada setiap malam untuk melihat mana hamba-hambanya sepertiga malam ataupun lebih daripada itu, yang mana meminta ampun aku akan aku ampunkan, yang mana meminta aku akan beri. Itu Baitul Izzah, langit dunia. Kemudian daripada langit dunia ke Nabi Muhammad kat bumi, yang merujuk kepada turun pada bulan Ramadan itu pada malam Lailatul Qadar adalah pada peringkat yang daripada Allah, daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu sekedebuk 30 juzuk pada malam Lailatul Qadar. Of course bulan Ramadan lah tuan-tuan. Ya, adapun kepada Nabi tuan-tuan, daripada langit dunia ke Nabi, itu berperingkat. 13 tahun kat Mekah, 10 tahun kat Madinah tuan-tuan. Ada yang kat Gua Hira, ada yang dekat Taif, ada yang macam-macam. Mengikut peristiwa dan keadaan, ada kalanya tak ikut pun peristiwa keadaan. Jelas Tujuannya hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Saya teringat rancangan TV 9 tuan-tuan. Sekitar petang tuan-tuan. Kadang-kadang anak-anak kita buka, saya pun bukan tengok tuan-tuan, tapi tertengok Dora the Explorer tuan-tuan. Tengok tuan. Masa tu ketika tu rancangan ceritanya disebut, dia sentiasa cari petunjuk kan. Itu dia punya suara dan clue dia tuan-tuan. Dia macam TV pendidikan begitulah. Bila dia cari petunjuk tu tuan-tuan, maka dia akan follow sebiji sehinggalah game rancangan education tu tuan-tuan. Selagi mana tak jumpa petunjuk, dia akan continue esok punya rancangan ataupun dia tak akan sampai kepada matlamat. Macam itulah Al-Quran, dia adalah kitab petunjuk. Bila kata petunjuk tuan-tuan, bahasa yang lebih mudah lagi tuan-tuan nak faham adalah manual lah. Kitab manual. Tuan-tuan, kalau kita beli sebagai contoh iPhone 6, mesti dia ada bagi buku manual. Betul ke betul? Assalamualaikum. Banyak sangat dah gua ada tuan ya. Okey. Beli iPhone 6 ada buku manual. Buku manual tu tuan-tuan, pertama dapat nak buat apa dulu? Baca. Ya, baca. Macam tu lah Al-Quran tuan-tuan. Bila kata kitab manual kepada manusia, pertama baca dulu tuan-tuan. So kena baca lah, bukan kitab perhiasan. Kena baca tuan-tuan. Bahkan kat dalam Al-Quran tuan-tuan disebut oleh Nabi SAW, la aqulu alif lam mim harf bal alif harf wa lamun harf wa mimun harf wa kullu hasanatin bi asyri amsalha. Nabi kata, aku tidak katakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu, lam satu dan mim satu, dan setiap satu digandakan 10. Ramadan boleh lipat ganda lagi. Maknanya kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, berapa huruf tuan-tuan? Bismillah. Sudah. Tak kurang 19 huruf tuan-tuan. Kali 10, masyuk. Banyak tu. Ini antara cara mudah untuk menambahkan koleksi amalan di sisi Allah. So caranya baca Quran. Kadang-kadang kita nak bangun qiyamul lail pukul 3 tuan-tuan, payah juga. Jangan-jangan maraton kan pukul 3 tuan-tuan kan. Nak kata pukul 5 sibuk sahur pula tuan-tuan. Jom terjaga malam tuan-tuan, mulakan baca dengan ayat-ayat yang simple. Ayat pendek tuan-tuan, surah terpendek dalam Quran. Surah apa tuan-tuan? Al-Kawthar kan? Inna a'tainaka al-Kawthar. Tengah-tengah lalu tu, fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahu azim. Dah berapa dah tu tuan-tuan? Kira lah huruf bismillah dah berapa? 19. Inna a'tainaka sampai habis. Berapa? Banyak tu. Ya, okey. Kalau tak boleh tuan-tuan baca satu surah pendek, bacalah pendek-pendek je tuan-tuan. Sebab kaedah fiqh menyebut ma la yudruku kullu la yutraku jallu. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Rugi, buat sikit pun jadilah. Bacalah 5 huruf tuan-tuan. Tu kidah malas gila dah tuan-tuan.
Gila pun tak malas macam tu. Dalam surah Maryam tuan-tuan, Kaf ha ya ain sad, tengah malam ni, Sadaqallahul azim. Iyalah tuan-tuan, kadang-kadang dah masuk bilik air, malaikat dah suspend dah. Dia mesti nak ambil wuduk, nak tahajud 4, 5, 6 rakaat. Kencing 2 rakaat tuan-tuan. Daripada susah untuk tak buat apa-apa, lebih baiklah baca Quran tuan-tuan. Tak boleh 5 huruf, 4 huruf. Alif Lam Mim Ra. Cuma kalau tak baca, tak belajar tuan-tuan, kadang-kadang ada orang diejakan bunyi tu. Almari. Almari begini, Alif Lam Mim Ra tuan-tuan. Sebaik dia tak sambung kursi, meja dan juga mikrofon. Nah sudah tuan-tuan ya, kalau tak boleh Alif Lam Mim Ra, buang Ra jadi Alif Lam Mim. Poin dia baca. Ya, tak boleh Alif Lam Mim, baca 2 huruf. Yasin, Sadaqallahul azim. Oh, itu dah kira malas gila tuan. Gila pun tak malas macam tu. Kalau tak boleh 2 huruf tuan-tuan, 1 huruf. Ada 1 huruf dalam Quran. Ya, hari ni sin, sambung esok ya. Itu bid'ah lah pula tuan-tuan ya. Ada 1 huruf dalam Quran, ada Nun surah Al-Qalam. Ya. 1 huruf ataupun Sad, Sadaqallahul azim. Latihan permulaan. Poin dia jangan tinggalkan baca Quran, sebab Quran bukan kitab biasa, baca dulu. Tambah tuan-tuan pula, bulan Ramadan ini digalakkan untuk tadabbur, galak juga, tapi digalakkan lebih untuk tilawah, untuk membacanya lebih. Ya. Sebagai contoh kita tengok sahabat Nabi Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni Nabi suka dia baca Quran ke atas diri dia. Tiba-tiba Abdullah bin Mas'ud malu, ya Rasulullah, takkanlah aku nak baca Quran depan orang yang diturunkan padanya Quran. Nabi kata, aku suka mendengar daripada orang lain. Kebetulan suara Abdullah bin Mas'ud sedap. Maka Abdullah bin Mas'ud baca tuan-tuan. Ada sekali dalam riwayat Nabi menangis-nangis dan minta dia berhenti dan menghayati ayat tersebut tuan-tuan. Abdullah bin Mas'ud ni qari dan dia suka tuan-tuan, luar Ramadan dia akan khatam setiap hari Jumaat. Maknanya seminggu sekali. Kalau sebulan berapa kali dia khatam tuan-tuan? 4 kali tuan-tuan. Tapi bila sampai bulan Ramadan tuan-tuan, dia upgrade engine dia, korek blok, tambah turbo tuan-tuan. Dia akan khatam setiap 3 hari sekali tuan-tuan. Maksudnya 3 hari sekali khatam. Khatam pula bukan Wadduha Qadra Binas. Itu nenek aku pun boleh tuan-tuan. Ini khatam yang tebal tu tuan-tuan. Setiap 3 hari, maknanya sebulan berapa kali dia khatam tuan-tuan? Tak kurang 10 kali. Allah, ini biasa ke luar biasa tuan-tuan? Luar biasa. Sesuai tak orang-orang yang luar biasa ini dapat ganjaran Allah yang luar biasa juga? Sesuai. Kita? Allah. Tepuk dada tanya iman tuan-tuan. Kalau tepuk dada tanya selera, selera akan jawab jalan ke Tunku Abdul Rahman. Tapi kalau tuan-tuan tanya iman, iman mula rasa Allah, aku ni biasa-biasa, patutlah tak dapat ganjaran Allah yang luar biasa. Tapi mereka ni luar biasa. Imam Syafi'i, imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah, lagi power tuan-tuan. Luar Ramadan dia akan khatam setiap 3 hari. Bila sampai bulan Ramadan dia akan khatam setiap hari sekali tuan-tuan. Allahu Akbar. Mana sebulan Ramadan berapa kali dia khatam tuan-tuan? 30, 29, 30. Masya Allah. Tuan-tuan, soalan yang lebih penting tuan-tuan, sehari kita tak baca WhatsApp tuan-tuan, tak baca Telegram, tak buka Facebook, dan tak update status, rasa tak senang duduk tuan-tuan. Ya tak? Tapi kalau sehari tak baca Quran, tak rasa pun begitu. Kita bimbang kita termasuk daripada ayat yang Allah SWT nyatakan dalam surah Al-Furqan, Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaum aku mengambil Quran ini sebagai benda yang diboikot, dikesampingkan, ditolak ke tepi. Antara maksud tolak ke tepi, tidak membacanya. Takut Nabi laknat dan Nabi kecewa. Walaupun ini dialog Nabi, tapi Allah rakam menjadi kalam Allah. Allah. So tuan-tuan, kita azam tuan-tuan. Dan biasa tak tuan-tuan kita tengok Ramadan ni, orang habis 30 Ramadan tak khatam pun Quran tuan-tuan. Biasa ke tak biasa tuan-tuan? Biasalah Ustaz, meeting, sibuk kerja pasal Ramadan lagi, mana sempat? Bukan saya seorang, ramai lagi kat MBSB ni. Tuan-tuan, boleh ke kita yang mengaku dah kita ni yang biasa-biasa dapat ganjaran Allah yang luar biasa? Boleh ke tuan? Allahu Akbar.
Tuan-tuan, oleh sebab itu kita yakin tuan-tuan, dan tanda perhiasan yang pertama kita ambil take action untuk kita baca. Boleh ke boleh tuan? Baca tuan-tuan, kalau mengikut satu Ramadan punya sipir, setiap kali waktu solat 2 muka. Sebelum qabliyah, lepas solat 2 muka lagi. Dia akan khatam satu hari 1 juzuk. Tapi kalau tak mula lagi tuan-tuan, boleh upgradekanlah sikit muka surat tu. Kita yakin tuan-tuan, insya-Allah sebagai siapa yang dah biasa khatam, mungkin boleh upgrade kan. Sehari sekali khatam peribadi, sekali dengan orang kata tadarus mungkin. Kemudian baca tu pula tuan-tuan, kita kenalah ikut undang-undang dia. Tak boleh main hantam kromo tuan-tuan. Orang Jawa style Jawa tuan-tuan, Kolaan style Kolaan, Jerman style Jerman, Cina style Cina. Hilang mukjizat dia tuan-tuan. Dia kena standardize supaya jadi tuan-tuan mengikut tajwid. Saya pernah tuan-tuan kongsikan kat Sinar FM tuan-tuan, kalau tuan-tuan pernah dengar lah. Habis di perkotak-katik kan hari tu tuan-tuan. Ya, saya tuan-tuan hari tu pernah, ialah dah masuk pertandingan Quran semenjak tadika. Sekadar nak tengok bacaan orang tu okey kena, okey tak kena, okey bagus, yang ni tak bagus. Dah biasalah, boleh lah. Kebetulan umur saya masa tu sekitar sekolah menengah begitu, singgah kat perkampungan. Perkampungan ni memang pakat, likat, berkilat Jawanya. Tak tahulah Ponorogo ke halus ke, wallahualam tuan-tuan. Tapi jenis cakap tak faham je tuan-tuan. Ya. Masa tu pendedahan publik pula kurang, rancangan mari mengaji tak ada. Tahfiz muda pun tak ada tuan-tuan. Dan imam yang jadi ketika tu mungkin adalah yang terbaik di kalangan yang maujud yang ada. Dia pun jadilah imam tuan-tuan. Bila tuan-tuan dia jadi imam tuan-tuan, saya singgah semayang. Saya tak pernah singgah. Singgah tuan-tuan, dia baca baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Base dia besar tuan-tuan. Saya daripada tak khusyuk tahu jadi khusyuk kat belakang tu. Silap dengar ke aku ni kan. Tapi yalah, kadang-kadang kita semayang terkhayal tuan-tuan kan. Tapi bila dia baca macam kita takut-takut kita yang silap dengar. Tunggu sampai hujung, confirm jawanya tuan-tuan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya tuan-tuan budak kan tuan-tuan, tergelak bagi nak putus surat kentut tuan-tuan hari tu. Nak angkat takbir balik tak jadi, nak angkat begitu balik tak jadi tuan-tuan. Alah belah begitu je tuan-tuan. Tak jadi nak sembahyang, kelakar betul lah gitu. Itu pengalaman pertama dengar bunyi ngeri tuan-tuan. Tak boleh begini. Ya, lainlah kalau kes dia dah memang praktis habis dah usaha, dah kikis lidah, dah apa semua, masih lagi pelik bacaan dia. Ini mungkinlah dimaafkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini ada peluang baca, lidah Melayu pula terkenal dengan lidah yang lembut di peringkat internasional, sampai Arab pun kalah. Ya, takkan tak boleh nak belajar. Okay. Bila dah belajar pula tuan-tuan, dah baca bagus, ikut tajwid, tahsinkan pula tuan-tuan, cantikkan dengan taranum. Yalah tuan-tuan, kita sembahyang tarawih kan kadang 20 rakaat, bayangkan 20. Imam pula tuan-tuan baca tajwid dah betul. Katalah tak adalah jadi macam Jawa tadi kan, tajwid dia betul, tapi hamba dia tak ada lagu. Imam pula veteran. Cuba bayangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Tuan-tuan agak-agak makmum kat belakang macam mana tuan? Angkat kaki kanan, angkat kaki kiri. Cilako tu imam. Silap pilih masjid dan bila kau nak mampu untuk datang boleh buat pahala, tak pasal buat dosa tuan-tuan. Berbanding tuan-tuan, imam rakaat pertama lain macam mahir mu'aqli. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Rakaat seterusnya tuan-tuan, tukar pula Imam Mekah Abdul Rahman Sudais. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semua sikit tuan-tuan.
Tu baru sesama tu tuan-tuan. Tuan-tuan, rakaat seterusnya tuan-tuan. Tukar pula tuan-tuan lagu Syekh Fahad Al-Kandari. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Seterusnya tuan-tuan, tukar lagi rakaat seterusnya. Syekh Sa'ad Al-Ghamidi IKIM.FM. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rakaat seterusnya tuan-tuan, tukar pula Syekh Huzaifi Imam Madinah. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Tuan-tuan agak-agak makmum kat belakang macam mana? Kejap kat Mekah, kejap kat Madinah, kejap kat Kuwait, kejap. Makmum berkata 20 pun 20 lah, 40 aku tunggu tuan-tuan. Baru menambah mukjizatnya lagi Quran tu tuan-tuan. So barulah secara tak langsung bila kita sentiasa nak belajar, barulah kita tak putus dengan Quran dan tidak memboikotnya dari sudut membaca. Tambah pula zaman-zaman mutakhir ni kita dengar Ustaz Nazri kat Akademi Al-Quran dulu. Akulah jurinya tu. Kan? Ketika tu Ustaz Nazri kata, sila baca surah Ad-Duha menggunakan riwayat Susi dengan menggunakan Taranum Ros. Wah tuan-tuan, advance budak-budak kita dulu. Tapi tu bukan budak tu dewasa. Tiba-tiba dia pun baca Bismillahirrahmanirrahim Wadduhi Wallaili idha saji. Saji pula dia. Bukan orang Kuala tuan-tuan, hidup. Tapi memang ada cara baca dia, qiraat. Ya. Tapi tak bolehlah main bantai-bantai saja tuan-tuan. Dia rasa bunyi macam pelik, dia nak main buat sendiri. Tak boleh. Tambah pula tuan-tuan, ada sesekali imam, ada juga mutakhir ni, imam dia suka bagi tahu dia baca qiraat. Ya. Kebetulan tuan-tuan ramai juga yang tak berapa sedar yang dia bagi tahu peringkat awal sebab masbuk ke belakang datang tuan-tuan kan. Jadinya dia baca qiraat. So ramai juga yang masbuk ni tak berapa sedar yang dia nak baca qiraat. Dia pun suratul ladzina an'amta alaihim, ada qiraat dia. Ghairil maghdubi alaihim waladdallun. Imam tersasyar. Patutnya waladdallin tapi imam tersasul waladdallun. Makmum pun amun. Baik punya tuan-tuan. Amun begini tuan-tuan. Ikut suka hati dia, tak boleh, kena belajar. Ya. So tuan-tuan, Quran ni bukan perhiasan baca. Kalau kita sanggup belajar, termasuk dah hama, belajar pula taranum, belajar pula qiraat, tak akan putus kita dengan Quran. Itu tuntutan dia, bukan sekadar perhiasan. Ya. Tuan-tuan yang rahmati Allah, malangnya Quran bukan sekadar untuk diakademi Qurankan dan dimusabaqahkan semata. Sebab kita baca tadi ayatnya, hudal linnas, petunjuk. Bila kata petunjuk tuan-tuan, dia kitab manual dah baca. Baca tersebut tuan-tuan, beli iPhone 6s tadi tuan-tuan, baca untuk apa tuan-tuan? Baca untuk apa? Baca untuk faham dulu. Oh, kena charge permulaan 8 jam. Oh, kena mula-mula swipe dia macam ni, tak boleh main laju-laju, nanti boleh meletup. Oh, tuan-tuan, untuk faham dulu. Sebab kemuncaknya nak amal. So macam tu juga Quran. Quran bila kata kitab petunjuk dan manual, lepas dah baca tujuan untuk faham. Ramai yang tidak menyadari bahawa Quran ini adalah penyelesai kepada masalah ummah. Ya, penyelesai kepada segala krisis. Kitab yang mukjizat yang kekal sehingga akhir zaman, kekal. Mukjizat, miracle. Ya. Saya bagi satu contoh tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mukjizatnya Al-Quran ini tuan-tuan, kita biasa dengar orang bulan Ramadan dia sebut ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Penceramah banyak sebut ayat 153 surah Al-Baqarah. Apa maksud dia? Wahai orang yang beriman, telah
fardukan ke atas kamu berpuasa Ramadan seperti umat terdahulu ada yang berpuasa. Objektifnya apa? Moga-moga kamu mencapai takwa. Yang menariknya kalau kita faham tuan-tuan, Allah ada menyebut ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ingat perkataan kutiba alaikum. Kutiba alaikum ni tuan-tuan, kalau dalam bahasa Arab mengikut tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, tafsir Al-Qurtubi, membawa maksud furidu alaikum, difardukan ke atas kamu berpuasa. Ingat ya, kutiba alaikum. Tuan-tuan, bila saya kata dekat orang MBSP, tuan-tuan tak payah puasa, bukan wajib pun, tuan-tuan akan jawab, gila Mamat ni. Aku ingatkan masuk sebagai juri tahfiz muda, eloklah rupanya gila. Mungkin bisa saja orang cakap saya gila tuan-tuan bila saya cakap Ramadan tak puasa. Kalau orang kata Ramadan menggunakan productivity, marilah kita berpuasa, boleh tahan lagi. Marilah kita buka puasa, boleh tahan lagi. Sebab itu pernah berlaku. Habib Bourguiba, Presiden Tunisia dulu, dia kata Ramadan tidak menjadi productivity kepada orang Muslim. Postpone, mesyuarat, balik, cepat, tidur, banyak. Maka dia buat rekod tuan-tuan, dia panggil orang-orang tuan-tuan, wartawan-wartawan live TV apa semua, dia makan siang hari bulan Ramadan depan kamera untuk tunjukkan marilah kita makan, kerana puasa melemahkan productivity. Tapi saya bukan sekadar kata melemahkan productivity, tak wajib terus. Orang akan cakap apa tuan-tuan? Gila ustaz ni, tak betul, ini al-ma'lum minad din bil darurah, sesuatu benda yang sepatutnya semua tahu, babi haram, puasa wajib, so, ni tak sepatutnya tuan-tuan. Tapi dalam ayat yang sama, surah Al-Baqarah, tak jauh daripada ayat tadi, Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Dia juga guna kutiba alaikum, tak jauh lagi daripada ayat tu, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Digunakan perkataan kutiba alaikum. Yang kedua, yang pertama wajib kata kamu puasa, yang kedua wajib kata kamu hukum kisos. Kisosnya adik-beradik, hudud juga lah tuan-tuan. Kutiba alaikumul qital, wajib ke atas kamu hukum jihad menentang musuh Allah yang ianya dibenci oleh jiwa kamu yang sukakan kerehatan. Kalau saya cakap kepada tuan-tuan, tuan-tuan hukum kisos ni bukan wajib. Ya ke ustaz? Ataupun saya kata ustaz, tuan-tuan hukum kisos ni wajib, bukan wajib. Tuan-tuan, hukum kisah ni wajib diamalkan. Mesti ramai kata, ya ke ustaz? Tak pernah dengar pun. Dengan mukanya lagi kan tuan-tuan. Tapi mengikut kutiba alaikum tadi, fardu juga. Fardu Ramadan, fardu juga kisos. Fardu Ramadan wajib juga jihad. Tuan-tuan, ramai yang salah sangka kepada hukum kisos ni adalah satu benda yang mengerikan dan zalim. Tuan-tuan, mukjizatnya Al-Quran ni bila kita faham tuan-tuan. Saya bagi satu kes yang benar tuan-tuan. Ada seorang ustaz, dia buat small thesis. Dia buat kepada 70 orang. 70 orang Melayu, Cina dan India di Malaysia. Dia buat survey tentang hukum jenayah Islam. Hukum jenayah Islam ni ada 3 lah kategori dia, hudud, kisos dengan takzir. Tapi dia nak fokus kali ni adalah kisos. Ada beradik hudud juga tuan-tuan. Tuan-tuan, dia buat questionnaire, diedarkan kepada 70 orang Melayu, Cina dan India di Malaysia ni. Bila dia buat questionnaire tuan-tuan, lebih kurang macam ni lah soalannya supaya tuan-tuan mudah faham. Kalau lah tuan-tuan ada anak pula yang pakai UPSR, lepas UPSR pula anak pula dapat 5A, mana pandai gila lah tuan-tuan. Dah lah pandai, handsome pula tu. Kita dah bela dia berapa tahun tuan-tuan? 12 tahun. Tiba-tiba anak kita dilenggar oleh seorang mak rempit. Bayangkan, kita jaga anak kita 12 tahun, mak rempit langgar anak kita 12 saat menggelepar kat jalan raya dan mati di tempat kejadian. Kita sedih ke tak sedih tuan-tuan? Assalamualaikum. Oh, tengah loading tuan-tuan. Maaf saya mengganggu proses loading tuan-tuan. Sedih ke tak sedih? Manusia yang normal dia kata sedih. Ramai yang pilihan pertama sebab dia bagi akhirnya kolom ada 2 je, sedih. Semua kebanyakan taruh sedih. Tuan-tuan, tapi apa tindakan yang ada yang kita boleh buat bila anak kita mati dilanggar oleh mak rempit? Kategori kumpulan pertama adalah hukum konvensional. Ketika itu kita hanya boleh tuan-tuan, jangan bunuh terus. Pergi mahkamah, naik turun, sah, sabit kesalahan, mak rempit ni biasanya akan dipenjarakan. Penjarakan seumur hidup ke tak seumur hidup konvensional yang ada?
Tak sampai pun, orang letup dekat sana sini pun kadang-kadang kerja berat je, puluh tahun je tak sampai pun seumur hidup. Adakah tuan-tuan puas hati? Kita jaga 12 tahun, mak rempit gemuk-gemuk kat penjaga tuan-tuan, makan makanan subsidi tuan-tuan. Bezanya ada duduk kat tirai besi. Tuan-tuan, dalam 3 tahun lepas saya masuk penjara Sungai Buloh. Bukan banduan, ceramah. Ada muka banduan kat kuning tuan-tuan. Masa saya ceramah tuan-tuan, warden penjara dia kongsikan cerita, Ustaz, makanan kat sini sedap Ustaz. Setiap tahun peruntukan dinaikkan. Bahkan ada satu SOP, tak boleh tak boleh ikan ada tulang, sebab tulang tu boleh mengancam keselamatan warden penjara. Tuan-tuan, sampai dia kata, Ustaz, macam makan kenduri dia orang ni Ustaz. Tuan-tuan, anak tuan-tuan kena mati langgar tuan-tuan, mak rempit. Kita bela 12 tahun. Tengok-tengok sabit ke Serhat, mak rempit gemuk-gemuk makan lauk penjara tuan-tuan. Tuan-tuan puas hati ke tak puas hati? Ramai yang cantik juga tak puas hati, yang kolom pertama ni tak puas hati. Kalau rasa tuan-tuan tak puas hati, apa je yang tuan-tuan boleh buat? Kita buat petition, ada lagi. Tuan-tuan tak tahulah berapa lama pula nak selesai, naik turun pula mahkamah tuan-tuan, kos pula hilang apa semua. Dah buat petition tuan-tuan, tengok-tengok katalah menang. Tuan-tuan, maka dikenakan denda. Denda tu untuk denda tambahan kepada mak rempit tu. Denda dan duit denda tu bagi kepada siapa tuan-tuan? Assalamualaikum. Oh, tengah loading. Duit tu bagi siapa tuan-tuan? Bagi penguatkuasa. Penguatkuasa bagi kepada hasil kerajaan, bahasa mudah bagi kerajaan. Kodlah tuan-tuan, kita naik turun mahkamah tuan-tuan, tunggu lama petition, duit dapat kat kita, puas hati juga tuan-tuan ni lah. Tengok-tengok orang lain yang sabu. Tuan-tuan puas hati ke tak puas hati? Begitulah jawapan questionnaire tu. Ramai tak puas hati tadi pada caller yang pertama. Itulah kesimpulannya tuan-tuan, terus tidak terbela. Kita, mangsa. Bahkan yang membuat kes tu pula yang lagi terbela tuan-tuan. Tetapi tuan-tuan, ada option yang kedua. Tapi masa tu dia tak sebut lagi, ini bawah jenayah Islam. Dia umumkan aja. Dia tak bagi label nama, tapi dia nak tengok Melayu, Cina, India ni jawab macam mana. Option yang kedua ni ada 3 option. Berapa option tuan-tuan? Di bawah option yang kedua ni ada berapa option? 3. Yang pertama tuan-tuan, memang dilanggar mak rempit, kita boleh bunuh balas balik mak rempit tadi dengan kebenaran hakim. Tak boleh buat-buat sendiri. Sabit kesalahan, kita boleh bunuh balas dengan kebenaran hakim. Maklumlah orang Melayu kan suka berdendam 7 keturunan. Itu sebab ada cerita Mahsuri tuan-tuan, habis 7 keturunan dulu, Padang Jarak, Padang Tekukur. Tapi sekarang bukan Padang Jarak, Padang Tekukur tuan-tuan. Orang Kelangkawi sini saya sebut balik dia. Ustaz, lah bukan Padang Jarak, Padang Tekukur Ustaz, Padang Arak, Padang Pelajar Ustaz. Depa kata, bukan aku kata tuan-tuan. Saya sebut aja tuan-tuan. Akhirnya tuan-tuan, bila orang kita mudah berdendam 7 keturunan, cara nak lepaskan dendam, bunuh balik dengan kebenaran hakim. So puas hati ke tak puas hati tuan-tuan? Barulah puas hati tuan-tuan. Anak aku mati, kau pun mati juga. Tapi kalau rasa kesian dia, muka mak rempit tu macam muka sardin dia tuan, seposin dia tuan-tuan, ambil option kedua, iaitu kita maafkan terus. Bukan maafkan terus, maafkan. Bila maafkan tuan-tuan, hukum ni mengatakan option kedua, dia dalam kategori cuai. Sebab memandu dalam keadaan cuai. Maksudnya dalam cuai ini adalah membunuh tidak sengaja. Kalau sengaja menggunakan alat-alat yang boleh membunuh, seperti pistol, seperti pisau. Tetapi motor bukan alat untuk membunuh. Motor alat untuk beli kangkung. Contoh, tuan-tuan, kat pasar. Kenapa tuan-tuan? Ini sampel lah contoh. Jadi bila motor boleh membunuh, dijadi dalam kurungan cuai. Maka cuai dalam option kedua ni, dia kena dibayar denda. Dendanya pada option pilihan kedua ni adalah 100 ekor unta ataupun nilainya. Kalau seekor unta RM5,000 tuan-tuan, 100 ekor unta berapa nilainya? RM500,000 dalam kurungan setengah juta. Setengah jutanya pula diberikan kepada keluarga mangsa yang dilanggar oleh mak rempit. Betul, setengah juta takkan ganti dengan anak kita yang hebat. Takkan. Tapi daripada mati mak rempit gemuk kat penjara tuan-tuan, lebih baik mati dapat pampasan. Betul ke betul? Ramai yang terus betul, setuju. Questionnaire tu pun macam itulah. Macam tuan-tuan jawab juga yang pilihan kedua. Tuan-tuan kalau tak sanggup pilihan yang kedua, tengok latar belakang mak rempit ni dengan keluarga dia macam papa kedana je tuan-tuan.
Kita boleh ambil option ketiga, iaitu maafkan terus. Bunuh balas pun aku tak nak bunuh. Orang kata denda pun tak minta dia bayar. Maafkan terus. Itu adalah lebih baik. Adakah anda setuju? Ramai yang setuju pilihan kedua, tuan-tuan. Bila finalize dan dicampurkan akumulatif dia punya markah, tuan-tuan, 69 daripada orang yang menjawab soalan tu, majoriti pilih yang nombor 2. Seorang aja yang pilih pilihan yang pertama, hukum konvensional tadi. Maka tuan-tuan, orang ustaz yang buat kajian tu nak telefon 69 orang, banyak sangat. Dia pun email lah, dia kata terima kasih kerana sudi menjawab kuesioner yang diedarkan oleh saya. Saya nak bagi tahu, alhamdulillah sebanyak 70 orang tu 69 memilih seperti mana jawapan tuan-tuan. Dan 69 tu adalah hukum yang dinamakan hukum qisas. Adik-beradik hukum hudud di bawah kanun jenayah Islam. Tuan-tuan yang satu tadi takkan nak email juga, telefon lah. Sebab jawapan dia pelik, dah seorang boleh mampu telefon. Bila telefon, rupanya pakcik tua, tuan-tuan. Bila pakcik tua dia kata, pakcik, saya nak tanya, saya ucapkan tahniah kerana dapat juga menjawabkan kuesioner yang saya edarkan. Saya nak bagi tahu hasil daripada kajian daripada 70 orang, pakcik seorang ni yang jawab pilihan yang pertama. Yang lain bawa pilihan yang kedua. Jadi saya nak tanyalah pakcik, kenapa pakcik pilih pilihan yang pertama? Pakcik tu kata, nak, pakcik ni dia ajar daripada kecil, kalau boleh sentiasa dapat tempat pertama dan nombor 1. Rupanya jenis geng KRU dengan RTM, tuan-tuan. Tahu KRU RTM? KRU kumpulan rambut ubat, RTM rehat tunggu mampus. Saluran satu punya, tuan-tuan awak. Dan dia dah tak kerti apa dia, polis je, tuan-tuan. Itu je, tuan-tuan, yang pilih pilihan pertama. So daripada kajian 70 orang, tuan-tuan, 69, ramai yang pilih kedua. Agak-agak, tuan-tuan, kalau hukum qisas ni dijalankan di Malaysia, tuan-tuan, agak-agak China dengan India sokong tak, tuan-tuan? Dia lah orang pertama akan sokong. Dia lah orang pertama sokong. Pasal apa? Pasal, tuan-tuan, mak rempit dekat Malaysia ni tak ada orang China dengan India. Betul ke betul? Tak ada, tuan-tuan. Susah nak jumpa, tuan-tuan. Jadi kalau anak si China ataupun India yang bukan Muslim tadi, tuan-tuan, kena langgar, dia ada dua option. Nak ikut hukum Islam pun boleh, tak ikut pun tak apa. Tapi saya yakin dia akan ikut. Pasal apa dia akan ikut? Sebab dia boleh dapat pampasan 500,000 juta, boleh set up bisnes baru. Masyur. Tuan-tuan, mari kita lihat keajaiban Quran untuk menyelesaikan masalah manusia. Tapi kadang-kadang kita tidak menyedari perkara tersebut. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita faham lagi Quran bahawa ada satu keajaiban yang berkaitan dengan Ramadan. Itu perundangan luas sikit lah. Kita dekatkan dengan Ramadan. Tuan-tuan, kan objektif puasa adalah untuk dapat apa? Takwa, kan? Apakah dia masuk takwa, tuan-tuan? Banyak takrifan. Takwa ni bukan takut pada Allah. Tapi saya tertarik kepada satu takrifan. Dari sudut bahasa, takwa ni adalah perisai. Dari sudut istilah yang betul, saya tertarik dengan takrif yang disebut oleh oleh Ubay bin Ka'ab yang berdialog dengan Umar bin Al-Khattab. Satu ketika Ubay bertanya kepada Umar, "Umar, apa maksud takwa?" Tiba-tiba Umar menjawab balik dengan cara menyoal. Ini cara yang bagus, tuan-tuan. Tuan-tuan, masalahnya cara mendidik yang bagus adalah kadang-kadang jangan cakap banyak, tanya balik. So kadang-kadang kita didik dengan anak kita ni, kita banyak cakap, tuan-tuan. Cara untuk develop minda dia, tuan-tuan, sebab anak-anak kita dah biasa kat rumah, kat sekolah, disumbatkan bocor, tak sempat berfikir. Akhirnya muntahkan jawapan tu ke dalam kertas pemeriksaan. Dapatlah 5A. Tapi sebenarnya kemahiran berfikir dia, Allah, tadika, tuan-tuan, kesian. Jadi Omar tanya balik kepada tuan-tuan Ubay, baik. Dia tak adalah panggil baik, ini bahasa MBSB, tuan-tuan. Baik, kau pernah tak berjalan kat tempat yang banyak duri, baik? Oh, pernah. Apa yang kau akan buat, baik? Aku akan kawal kakiku dan diriku secara sedar dan pilihan aku untuk tidak memijak duri-duri tersebut. Omar kata, itulah takwa, baik. Apa yang kita faham, tuan-tuan? Maksud takwa. Maksudnya, tuan-tuan, kita secara pilihan kita dan secara sedar memilih untuk tidak memijak duri-duri maksiat dan larangan-larangan Allah, kerana kita sudah ada perisai.
Dan takwa ini tuan-tuan, Allah sebutkan dalam Al-Quran, setinggi-tinggi makam, inna akramakum indallahi atqakum, sedahsyat-dahsyat kamu dan semulia-mulia kamu adalah yang paling bertakwa di kalangan kamu. Ajaibnya bila kita faham Quran, Quran letakkan makam yang paling tinggi ini dengan mempermudahkan cara nak mencapainya, dengan adanya proses puasa. Sebulan latihan tuan-tuan. Kalau Allah tak bagi latihan, lagi nanya kita. Kadang-kadang ada orang start berpuasa dah bulan Rejab lagi, sebab bulan-bulan haram. Syaban hampir sebulan tuan-tuan, Ramadan apatah lagi sebulan. Ada waktu praktis, sebab puasa dia, konsep dia sama. Kita tak nak makan bukan kerana makanan tak ada bawah sangai ataupun tudung saji. Orang Perak kata sangai. Kita meninggalkan makan bukan kerana makanan dan pil fresh tak ada dekat. Wih, terasa haus pula. Tak ada dekat peti ais, bukan. Kita meninggalkan makan bukan kerana tak ada makanan, tetapi meninggalkan secara pilihan dan sedar kerana semata-mata taat perintah Allah. Bukan kerana manusia, bukan kerana nak tunjuk ke anak, bukan kerana nak tahan lapar semata-mata, kerana Allah. Ini kan latihan untuk kontrol diri. Betul tak? Latihan tu boleh makan tapi memilih tak nak makan. Bukan kerana tak nak makanan, tapi kerana Allah. Sebab Allah perintahkan begitu. Terjemahan dia tuan-tuan, bila orang yang ada takwa sebenar, dia boleh nak tengok Cikaro tuan-tuan. Contoh yang laki-laki ni lah khususnya, dekat bazar-bazar Ramadan, boleh nak tengok Amoy seksi tuan-tuan. Tak tengok kan membazir pula. Saya gurau tuan-tuan, saya gurau tak tengok kan dah depan mata, boleh je tengok, tapi memilih untuk mengalihkan ataupun menundukkan pandangan. Walaupun anytime boleh nak tengok, siapa nak larang? Tetapi tundukkan kita itu daripada melihat Cikaro dan betis ama itu tuan-tuan, semata-mata kerana tahu Allah yang tidak suka kita melanggar larangan. Bukankah ini takwa? Tuan-tuan, kita boleh nak berbelanja pada bulan Ramadan tuan-tuan, duit baru dapat. Bazar Ramadan pula tuan-tuan, segala juadah ada. Tak cukup tawaf, sa'i pula tuan-tuan, tutup lagi. Boleh nak beli, boleh, tapi memilih untuk tak nak membazir secara sedar. Walaupun boleh nak belanja, semata-mata kerana Allah kata membazir sahabat syaitan. So ini adalah takwa. Boleh nak ambil rasuah? Boleh. Tengah-tengah nak luluskan loan kan, BSB lah katakan kan, ada ruang tak saya ambil tuan-tuan. Tengah nak luluskan pembiayaan tu, ada orang pula tak lulus, dia under table tuan-tuan. Siapa nak larang? Boleh nak ambil under table dan rasuah, tapi memilih untuk tak nak ambil walaupun boleh ambil, semata-mata kerana Allah yang tidak sukakan rasuah. Ini adalah latihan, dan kita berlatih lama. Sebulan, ada setengah tu 2 bulan, ada setengah 3 bulan. Makam yang paling tinggi untuk digarap dengan cara yang logik dan manusiawi. Bukankah ini keajaiban tuan-tuan? Allahu Akbar. Itu sebab Quran ni elok difahami tuan-tuan. Ya, bila kita faham, Masya Allah, macam-macam yang kita akan tengok. Satu lagi orang questionnaire kepada saya, baca-baca dah, faham-faham dah, tapi nak faham kena dah datang macam ilmu. Ini ada tazkirah surau lagi kan, ada tazkirah mau Ramadan, tidur. Bukan sini saya cerita orang Mongolia Selatan. Bukan sini ada juga. Datang kuliah, tengok, tanyalah ustaz, tukar lifestyle, dengar IKIM FM, tinggalkan Sinar contoh, tinggalkan Hot FM, tukar majalah daripada URTV Mangga Betik Rambutan Nenas kepada Solusi Al-Ustaz, dengar IKIM, tengok, tanyalah ustaz, tukar bahan bacaan. Sebab barulah kita faham Quran ni hebat. Betul-betul kan? Satu lagi yang saya sebab ya, dikhabarkan ceramah habis pukul 3 petang tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tunggu tuan-tuan? Boleh tunggu? Nak tunggu-tunggulah, aku nak balik. Gila, lama-lama tuan-tuan. Tapi nak tunjukkan lagi Quran kita ni mukjizat yang kekal sehingga hari kiamat. Sebab kalau kita tunjuk pada Acong sekarang, Acong tak kata, alah tak ada miracle pun, tak ada macam Putra Syazlan punya buku pun. Kan terkeluar, tak ada, biasa. Tanya bagi pula dekat India yang non-Muslim, apa ini Arab? Saya tak faham. Adakah kita sudah menolak Quran kita? Tahu tak Quran kita merentas zaman? Kalau zaman Nabi Musa mungkin mukjizat dia adalah apa? Sihir.
tukar tongkat jadi sihir. Orang tengok masa tu, oh, Nabi Musa mengatasi ilmu sihir kita. Kami beriman kepada kamu dan ajaran Tuhan kamu. Ya, barulah orang ikut Nabi Musa. Nabi Isa tuan zaman dia perubatan. Orang gila ilmu perubatan. Tiba-tiba Nabi Isa sentuh mata orang celik, sentuh orang sopak baik, pegang orang yang dah mati, hidup balik dengan izin Allah. Orang perubatan zaman Nabi Isa kagum. Tapi itulah mukjizat. Zaman Nabi Muhammad orang gila syair. Sastra dah berada pada kemuncak. Sampailah bila sahabat-sahabat termasuk orang jahiliah dengar Quran, dia macam kata ini sihir. Orang terpengaruh dengan Muhammad sebab bahasa dia yang indah dan makna yang tepat. Allah. Tuan-tuan, tapi sama sekarang, apa yang mukjizat yang tinggal tuan-tuan? Kalau tunjuk kat Acong dia tak kagum pun. Pada utusan ni tak kagum pun tuan-tuan. Maka kita kena tengok bahasa orang sekarang ni yang dikagumi apa? Adalah 4G, 3G, sains, teknologi, mikroskop, teleskop, serkop. Adakah kat Quran tak ada teknologi tuan-tuan? Saya pecahkan satu tuan-tuan. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu ayat dalam surah Ar-Rum. Alif Lam Mim ghulibatur Rum fi adnal ardi wa min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Dan beberapa ayat surah Ar-Rum. Balik ni boleh tadabbur balik. Dia mengatakan Rum telah kalah. Rum telah kalah dan setelah beberapa tahun, bid'ah ni 3 hingga 9 tahun, Rum akan menang kembali ke atas Parsi. Dan ketika itu orang mukmin sedih Rum kalah, dan bila menang orang wayau ma'idhi yafrahul mu'minun, dan orang mukmin gembira balik bila Rum menang. Rupanya zaman Nabi tuan-tuan ada 2 kuasa besar, satu Rom, satu Parsi. Rom ni berlatar belakangkan agama Samawi, cuma telah diselewengkan jadilah Kristian. Tapi Parsi ni tak ada langsung bau-bau kentut dengan agama yang turun daripada langit, sebab dia agama ciptaan sendiri, agama yang menyembah api. Ketika itu tuan-tuan, Nabi dengan sahabat disokong Rom, menunjukkan follow up isu antarabangsa adalah wajib. Ya tuan-tuan, apa yang kita tahu tentang orang Syariah sekarang? Nabi sampai follow up, sokong Rom, bukan Euro 2016. Tuan-tuan, sokong Rom tuan-tuan. Kalau tengok Rom kalah, sedih semua, muka toya tuan-tuan. Tuan-tuan, Syariah sekarang apa yang tuan-tuan tahu? Alah, itu bukan KL, itu bukan taman rumah aku. Tuan-tuan, orang Syariah sekarang makan apa-apa yang ada dekat tanah aja. Agak-agak sedap sikit makan sup kotak. Kotak tu bekas bantuan makanan yang dicampakkan. Makanan dah habis, kotak tu dibuat sup. Agak-agak sedap sikit tuan-tuan tahu dia orang makan apa? Makan sup kucing. Darurat tuan-tuan, nampak kucing sembelih. Kita dapat makan nasi lemak tuan-tuan, luar Ramadan meeting komplit. Tuan-tuan, tengok-tengok Rom kalah. Bila kalah, mereka mula berteka-teki. Kau rasa bila? Aku rasa 3 tahun lagi Rom akan menang. Kau 4, kau 6, kau 7. Khilaf tuan-tuan. Tiba-tiba turun ayat Quran disebut fi bid'ah sinin, dalam beberapa tahun Rom akan menang. Dia orang bertambah rasa seronok. Tengok-tengok tuan-tuan, mengikut ahli sejarah, sekitar 6 hingga 7 tahun berlaku sekali lagi perang di antara Rom dengan Parsi. Masa tu siapa yang menang? Rom menang tuan-tuan. Wa yauma idh yafrahul mu'minun. Hari itu orang Rom menang. Nabi dan sahabat-sahabat Nabi gembira Rom menang. Tuan-tuan, pertama keajaiban dia, Allah telah sebut benda futuristik. Zaman tu tak sebut lagi, tapi Allah dah bagi tahu. Itu tak berapa kagum sangat bagi orang tahun 2016, khususnya di MBSP. Tapi tuan-tuan, yang lebih mengkagumkan, disebutkan dalam ayat tu, berlaku perang fi adnal ard, di bumi yang paling bawah. Itu terjemahan yang sebenar, original. Tapi disebabkan ahli-ahli tafsir yang klasik, dia tak faham adna ni macam mana kat bumi yang paling bawah. Dia bagi tafsiran yang lama, iaitu di tempat tertentu, di tempat yang jauh. Tapi sebenarnya tafsiran kurang tepat dengan bahasa Arab. Bahasa Arab yang sebenar adalah fi adna al-ard. Adna tu di tempat yang paling bawah dalam permukaan bumi. Tuan-tuan, teknologi tak boleh akan tahu kat manakah muka bumi yang paling rendah dan paling bawah sekali. Melainkan dunia moden ni sahaja dengan ada teknologi apa? Satelit. Satelit di scan tuan-tuan seluruh dunia kat manakah tempat yang paling rendah. Maka dia dapati tempat yang paling rendah adalah di kawasan Laut Mati di Jordan, 910 meter di bawah aras laut. Tapi dia bukan air, dia adalah dataran. Ya, kosong aras laut di 900 hampir 1 km di bawah aras laut. Bila dia talikan dengan sejarah, memang berlaku Rom dengan Parsi punya peperangan di area kawasan-kawasan tu.
Tuan-tuan, maka bila Chong dengan Mutu Sami tengok, Allah, kami tahu ilmu satelit ni ujung zaman ni aja. Tapi Nabi Muhammad telah menyebutnya dahulu. Aku pasti ini bukan teknologi dia yang pandai satelit. Ini bukan kalam ciptaan dia. Ini kan Allah. Dan orientalis dan barat, termasuklah Chong dan Mutu Sami, mula lembik lutut dan mengucap syahadah dan kuat keimanannya. Tengok-tengok kita yang mengaku Islam, pakai kopiah macam Islam, pergi tarawih macam Islam, tolak Al-Quran, tuan-tuan. Allah, ni pelik ke tak pelik, tuan-tuan? Pelik. So fahamilah Al-Quran, sebab padanya ada miracle daripada sekecil-kecil perkara hinggalah sebesar-besar perkara. Tuan faham ke tak faham ni? Kenapa tengok muka saya macam tak pernah tengok orang handsome, tuan-tuan? Sebab dia tengok. Okay, baik tuan-tuan. Sebagai penutupnya tuan-tuan, Quran bukan perhiasan. Pertama dah baca, kedua nak kena faham, sebab dia miracle, hebat. So dah faham, kena datang Quran, tukar lifestyle dan tukar cara gaya pembacaan kita kepada sumber-sumber yang dekat dengan Islam dan Quran. Tapi kemuncaknya yang paling susah adalah nak amalkan. Ramai yang boleh baca, ramai yang boleh faham kitab manual, tapi ramai yang tak boleh amalkan. Buktinya tuan-tuan, kita ambil isu Ramadan lah tuan-tuan. Biasa tak tuan-tuan, kita dengar tuan-tuan, YB datang ke masjid surau, sponsor 2,000, 3,000 untuk buka puasa, kan untuk more. Syarikat-syarikat besar datang ke surau, bagi sponsor 1,000, 2,000 untuk buka puasa. Biasa ke tak biasa tuan? Biasalah, biasa. Biasa tuan-tuan, bukan kat Selangor je, kat KL, kat Johor, kat Kedah sama je. Tapi tuan-tuan, sebaliknya, kalau kita yang keluar sampai RM1,000, RM2,000 bulan Ramadan, pakat laki bini, untuk bagi orang sponsor buka puasa, untuk duplicate pahala dia puasa tanpa menghilangkan pahala dia puasa langsung, sampai RM2,000 keluar, pakat laki bini kumpul, berfasa 500 setiap minggu bagi. Ini biasa ke luar biasa? Luar biasa. Bolehkah kita yang biasa-biasa ni dapatkan jarak Allah yang luar biasa? Kenapa kita tidak nampak seperti mana orang lain nampak? Orang lain itu khususnya sahabat-sahabat Nabi. Ada dua leaking. Leaking yang pertama tuan-tuan, sama ada pada proses yang dilakukan dalam sedekah tu tak betul, ataupun dalam ibadat yang dilakukan tu tak betul. Yang kedua, motif dia puasa, motif dia sedekah, nak tunjuk orang. Motif dia puasa, nak sekadar tahan lapar, bukan kerana dia hamba, bukan kerana dia syukur kepada Allah. Motif silap antara dua. So nak amalkan ajaran Islam yang betul, kena tengok tata cara melakukan pekerjaan tersebut ataupun motif. Saya lebih tekankan pada motif, sebab kalau tuan-tuan motif tak betul, kenapa tuan-tuan puasa, semayang, pakai tudung, taat pada Allah? Ramai yang kata wajib. Wajib semata adalah motif yang tak kuat. Kalau tuan-tuan semayang, puasa, zakat, pakai tudung apa semua kerana wajib, tuan-tuan boleh jadi saja seperti Aisyah Bukhari. Pernah dengar nama tersebut? Seorang wanita perempuan sekolah agama di Johor, bertudung labuh, hafal surah Yasin dan sajadah, murtad. Pasal apa murtad? Alah, pakai tudung labuh, sekolah dah suruh wajib, buat aja lah. Kenapa apa suruh Yasin surah sajadah? Alah, dah sekolah suruh, nanti kan tak boleh masuk WC pula. Lagi pun mak bapak aku suruh wajib, buat aja lah. Itu manifestasi sebuah kewajipan. Tapi kalau kita taat kepada Allah, buat apa yang Allah buat kerana syukurnya kita kepada Dia, kerana kita adalah hamba dan kita menyedari hakikat dan motif ini, kita sanggup buat apa sahaja. Sebab tuan-tuan, harta terbesar yang Allah bagi duit pada kita adalah nyawa. Tak ada lagi manusia boleh buat nyawa, tuan-tuan. Sampai kita boleh kumpul duit sampai 1 juta, tuan-tuan, kerana nyawa yang Allah bagi dan kesihatan yang Allah bagi, yang manusia tak boleh bagi, sehingga kita boleh mengumpul duit dan sebagainya. Tapi ramai orang lupa tentang dua harta terbesar yang Allah bagi, nyawa dan sihat. So betulkan motif kita berpuasa bukan kerana nak kurus, bukan kerana nak tahan lapar dan dahaga semata, tapi kerana Allah. Moga-moga kita dapat mengamalkan Quran dengan lebih mantap, baca, faham dan amal.
Saya cukup sekadar tu je tuan-tuan. Tuan-tuan tengok saya pun macam nak makan saya je. Eloklah aku berhenti tuan-tuan. Jadi sebelum berhenti tuan-tuan, ada sedikit oleh-oleh saya nak bawa. Boleh dapatkan selepas ni kat luar sana ya. Ini adalah package yang orang kata hot sale tuan-tuan. Saya tak jujur. Yang pertama tuan-tuan, Mantap Mengaji Kaedah Al-Matin. Buku ini digunakan sepenuhnya dalam mari mengaji. Bukan panduan, sepenuhnya muka surat ke muka surat. Dan yang saya lebih teruja nak kongsi dengan tuan-tuan, buku ni saya tak sangka ada orang buat tesis master di UKM. Dia buat kajian siapa yang belajar tajwid menggunakan kaedah Al-Matin ni. Dia buat sampel pada budak-budak, pemarkahan tajwid dia mencapai 91% dan ke atas, dan bacaan dia pun bagus. Sebab boleh menguasai tajwid secara simple dan cepat, kurang daripada 2 jam. Ni. Dan bagi siapa yang dibuat sampel tesis master tu tak menggunakan buku ini, dia punya pencapaian sekitar 60% sahaja. Bacaan pun tak berapa bagus sangat, sekitar 60% je. Tuan-tuan boleh dapatkan ni. Ini nak dekat 20 tuan-tuan. Tapi ini simbol-simbol dan cara yang ekspres nak belajar tajwid. Yang lengkapnya ambillah bijak tajwid ni. Ini ada huraian, ada grafik lebih lengkap. Yang ni ringkasan tadi. Yang ni pula tuan-tuan, yang mahalnya ada percuma kat dalamnya DVD. DVD-nya namanya DVD bijak tajwid. Kat muka surat belakang sekali kalau tuan-tuan buka plastik ada percuma. Apa dia DVD tajwid ni? DVD tajwid ni tuan-tuan adalah macam Mari Mengaji punya DVD. Mari Mengaji TV9, dia tak boleh keluarkan CD, hak cipta terpelihara. Jadi ramai yang tanya, Ustaz tak buat CD ke, tak buat CD ke, saya nak CD tu. Saya mengambil inisiatif untuk buat rakaman kat luar dengan cucu-cucu Hasan Azhari. Buat balik macam pembelajaran tajwid, ada main game, ada main bola, apa semua. Lengkap ilmu tajwid kat dalam ni, DVD percuma kat dalam ni. Harga pun ada dekat 25 tuan-tuan. Tuan-tuan, bacaan surah yang pelbagai lagu yang aku tunjukkan tadi. Fatihah ada sampai 8 lagu yang berbeza. Bacaan bukan taradum, bacaan yang macam nak jadi imam tu. Dan surah-surah lazim, doa selepas solat, doa bahasa Melayu dan kunut nazilah. Terbitan Intim Record. Sebab ada orang tanya, Ustaz Zamri tu boleh curi dan boleh kritik je, dia pandai ke baca Quran? Ada yang pernah persoalkan aku. Maka aku membuat sebenarnya Intim Record tuan-tuan. Dah rekodkan pun tuan-tuan. Dah ada, ini terbitan kedua dalam mengaji, album mengaji saya di Intim Record. Harganya tuan-tuan sekitar nak dekat RM20. Ketiga-tiga ni kalau campur tuan-tuan nak dekat RM70. Tapi disebabkan tuan-tuan muka ahli syurga tuan-tuan. Hari ini saja tuan-tuan. Hari ini saja untuk 20 orang yang pertama sahaja. Harga dia hanya RM50 tuan-tuan. Daripada nak dekat 70 tuan-tuan, hanya RM50. Tuan-tuan, 20 orang yang pertama saja. Masuk ke orang ke-21, harga kembali kepada azali. Boleh dapatkan lepas solat di luar. Selepas ni ada orang yang tolong jagakan tuan-tuan. Dan harapkan orang yang 20 pertama ni boleh tulis nama dia. Sebab saya nak keep in touch kepada orang yang sangat minat kepada benda ni. Ya, okey, nama, email dan nombor telefon. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.